gagak terbang bergaya, mentari redup perona gangsa, pendidikan tonggak, negara berjaya, penyuluh hidup sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejambak kasih harum kasturi buat saudara-saudari peneraju majlis. Kombinasi kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan, penjaga masa, penghitung detik perjalanan, guru-guru penggerak generasi berwawasan, serta warga dewan yang berkarisma. Salam Malaysia Madani, salam sepakat menjana kecemerlangan dan keunggulan. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan sebuah pidato berpaksikan maudu kepentingan pendidikan untuk masa depan. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita mengembara dengan lebih jauh, sebelum saya membawa anda menerokai dengan lebih dalam, izinkan saya merungkai dan menghurai pengertian maudu pilihan hati pada hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat menyatakan bahawa pendidikan merupakan keprihalan atau perbuatan mendidik. Masih ingatkah semua? Siapa sangka, siapa menduga COVID-19 datang melanda meragut keriangan murid-murid sekolah. Tatkala pengumuman mantan Perdana Menteri Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020, seluruh sistem pendidikan tergendala bagai dilanggar Garuda. Namun, idea dicana, pendidikan dalam talian direncana, murid-murid kembali cakna. Pelbagai aplikasi diaktifkan, antaranya Google Classroom, Google Meet, Zoom, Kahoot, Padlet dan pelbagai lagi. Pendidikan dijana secara interaktif, para guru menjadi kreatif, minda murid semakin aktif. Maka, tidak dinafikan, tanggal 17 April 2020, tepat jam 2.30 petang, negara Malaysia menduduki tangga pertama di dunia dalam penggunaan aplikasi Google Classroom. Jelaslah terbukti sudah, walau negara dilanda musibah, bidang pendidikan tidak rebah kerana dengan pendidikan mampu mengubah masa depan negara. Gahnya negara pada hari ini adalah rentetan sejarah kecemerlangan anak bangsa. Bermula dengan ketokohan Tunku Abdul Rahman, kebijaksanaan Tun Abdul Razak, keprihatinan Tun Hussein On, keterampilan Tun Dr. Mahathir, kewibawaan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di samping pemimpin lain yang berjasa. Mereka tegak disokong dengan latar belakang pendidikan yang mantap dan disempurnakan lagi dengan kepintaran yang menjadi mekanisme untuk mengubah Malaysia menjadi sebuah negara yang disegani dan dihormati seiring dengan kestabilan ekonomi, politik dan sosial. Persoalannya, apakah kepentingan pendidikan untuk masa depan? Untuk mengupas segala persoalan, 3 indikator perdana akan saya utarakan. Sidang Dewan Yang Budiman. Indikator pertama, pendidikan melahirkan masa depan yang berkualiti. Sedarkah kita bahawa pada hari ini gejala sosial bermarajalela? Mak rempit dan bosya jadi idola. Zina pula dianggap biasa. Bayi dihumban tanpa kasihan, dipijak, ditendang tanpa ihsan. Lebih menyedihkan hati, bapa dicaci, ibu dimaki. Jelaslah pada dunia moden kini, modal insan bermuara tinggi bukan lagi satu kemewahan, tetapi satu keperluan. Maka dalam menjamin satu keutuhan masa depan negara, pendidikan seimbang kita aplikasikan, subjek civic dan kewarganegaraan kita mantapkan, pengisian kurikulum kita perhebatkan, kempen budi bahasa kita jayakan, bahkan disiplin pelajar kita tingkatkan. Lantaran itulah sistem pendidikan negara kita mampu melahirkan generasi yang kompetitif dan dinamik bagi mewarisi kepimpinan negara. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, sudah pasti kita menginginkan seorang pemimpin yang berwibawa, berdedikasi dan paling penting pendidikannya tinggi. Tidak dapat dibayangkan sekiranya seseorang tanpa ilmu pengetahuan menerajui kepimpinan negara. Sudah pasti kepimpinan negara akan menjadi kucak-kacir. Namun, jika pemimpin negara berilmu, beliau akan mampu menyumbangkan tenaga serta idea-idea yang bernas dalam membangunkan negara.
Negara yang mempunyai potensi untuk dimajukan jika tidak disokong dengan sistem pendidikan yang mantap, umpama tanah subur di ladang yang tidak diusahakan. Tegasnya, pendidikan yang berkesan akan mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan mampu berdaya saing untuk meletakkan nama negara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di mata dunia. Hadirin dan hadirat yang bermisi, indikator kedua, pendidikan tunjang kemajuan masa depan negara. Pendidikan dapat membantu memajukan negara. Hal ini dibuktikan dengan kajian yang telah dilakukan di mana menurut kajian tersebut, kebanyakan negara-negara maju seperti Amerika dan Jepun mempunyai rakyat yang berpendidikan tinggi. Rakyat yang berpendidikan mampu memajukan negara. Mereka mampu mengeluarkan idea-idea yang kritis dan kreatif untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap negara. Sekiranya sistem pendidikan di negara kita dinaik taraf, sudah pasti negara kita akan menjadi maju setanding dengan negara-negara luar. Begitulah pentingnya pendidikan. Tanpanya siapalah kita? Dunia kini lebih mengutamakan pendidikan. Jika bangsa kita tidak berpendidikan, kita akan jauh ketinggalan, malah akan tinggalkan dalam usaha memaju dan menjana pembangunan negara. Hadirin yang dikasihi, indikator saya yang terakhir, pendidikan menaikkan imej masa depan negara. Melalui pendidikan, imej negara dapat dinaikkan di mata dunia. Sebagai contoh, langkah kerajaan menghantar seorang angkasawan negara, iaitu Dr. Syed Muzaffar Shukr ke angkasa lepas, telah memberikan imej positif terhadap sistem pendidikan negara kita di mata dunia. Kini, terdapat juga rakyat Malaysia yang ditawarkan pekerjaan di luar negara kerana mempunyai tahap pendidikan yang tinggi. Hal ini sudah pasti dapat menaikkan nama Malaysia kerana orang luar akan berpendapat bahawa Malaysia mampu melahirkan rakyat yang berpendidikan tinggi. Konklusinya, penguasaan dalam bidang pendidikan amat penting pada era globalisasi ini. Pendidikan merupakan salah satu tunjang utama kepada pembangunan negara. Pembangunan sesebuah negara akan terjejas sekiranya hal-hal berkaitan pendidikan diabaikan. Perbelanjaan besar yang diperuntukkan oleh Malaysia pada setiap tahun untuk membangunkan sistem pentadbiran negara jelas menunjukkan kepentingan pendidikan. Oleh itu, ayuh kita semua mantapkan pendidikan negara kita kerana kita belajar bukan hanya untuk menuntut ilmu pengetahuan, bahkan juga untuk membina masa depan negara. Sebelum saya mengundur diri, saya menyusun 10 jari. Memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah kata atau tersilap bicara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.